Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Siti Amirah bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hana Yeoh telah meluangkan masa hadir ke siri kedua Bengkel High Performance Coach Education Series bertempat di MSN Bukit Jalil. Bengkel bahagian 2 yang diadakan pada 28 hingga 29 Mac itu bertujuan untuk mewujudkan budaya prestasi tinggi dalam latihan agar jurulatih dan pengurus sukan mengetahui cara mengendalikan sesi dan komunikasi berkesan demi mencapai sasaran latihan yang ditetapkan. Seramai 172 orang yang hadir terdiri daripada pengarah teknikal kejurulatihan, jurulatih luar negara, jurulatih program kebangsaan, jurulatih negeri dan pengurus sukan. Turut hadir sama Encik Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara dan Datuk Marina Chin, pengurusi lembaga ISN dan pengurusi panel penasihat akademik kejurulatihan kebangsaan. Badang Negara Muhammad Anik Kasdan mengesahkan slot kesukan Olimpik Paris 2024 selepas mengakhiri cabaran di kedudukan ke-8 keseluruhan pada kejohanan Piala Dunia IWF di Phuket, Thailand. Anik yang bertanding dalam kategori 61 kg berjaya mengangkat bebanan keseluruhan 290 kg dengan jumlah angkatan 125 kg untuk snatch dan 165 kg clean and jerk. Untuk rekod, Muhammad Hafifi Mansur muncul wakil angkat berat terakhir negara layak ke Sukan Olimpik pada edisi Rio 2016 dalam kategori 69 kg. Demi memupuk rasa cintakan Al-Quran, program Tadarus Al-Quran peringkat Majlis Sukan Negara sempena Ramadan 1445 Hijrah yang bermula dari tarikh 12 hingga 27 Mac telah tiba ke penghujungnya. Sebagai penutup program, satu majlis khatam Al-Quran telah diadakan di Surau Al-Faizin MSN pada 4 April menyaksikan kehadiran 67 peserta terdiri daripada pegawai dan anggota Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Perusuhjaya Sukan Malaysia. Majlis yang dipimpin oleh Pegawai Agama MSN Al-Fadil Ustaz Arfah Husnani turut dihadiri Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Encik Abdul Rashid Yaakob serta barisan pengurusan tertinggi jabatan. Majlis penyampaian sumbangan 100 Plus sempena Hari Raya Aidilfitri telah disempurnakan oleh Encik Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara pada Khamis bertempat di MSN Bukit Jalil. Seramai 9 orang atlet telah dipilih sebagai penerima sumbangan bagi tahun 2024. Majlis Sukan Negara telah berkolaborasi bersama FNN Beverages Sdn Bhd melalui 100 Plus dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB untuk memberi sumbangan kepada atlet-atlet negara seterusnya dapat meringankan beban bagi persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Program CSR ini merupakan tahun ketiga diadakan oleh 100 Plus dengan kerjasama YAKIB memberi sumbangan kepada bekas-bekas atlet dan tahun ini merupakan kali pertama pihak 100 Plus menyalurkan sumbangan kepada atlet-atlet dalam program Majlis Sukan Negara. Turut hadir sama Encik Nur Razrin Nur Syamyi, Pengarah Penglibatan Kerajaan dan Industri Fraser and Neff Holding Berhad. Sementara itu, satu pertandingan dekorasi raya 2024 peringkat jabatan telah diadakan melibatkan semua bahagian dan sekretariat di Majlis Sukan Negara. Tujuan program tahunan ini diadakan bukan sekadar menghiasi pejabat mengikut kreativiti, tetapi penerapan nilai semangat sepasukan di samping menghangatkan lagi kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Untuk pertandingan tahun ini, juara bakal menerima hadiah wang tunai RM300, naib juara sebanyak RM200, manakala tempat ketiga membawa pulang wang tunai RM100. Pertandingan yang diadili juri-juri dari Institut Sukan Negara dan Perusuhjaya Sukan itu turut dihidang dengan pelbagai persembahan, lakonan dan sesi penerangan daripada wakil-wakil bahagian. Sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini menuntut pengorbanan yang besar buat pemain skuash negara Aifa Azman.
Berbaki kurang 2 minggu, Aifa akan berdepan dua kejohanan di Mesir, kejohanan squash terbuka antarabangsa Elgona dan kejohanan dunia. Walaupun Aifa menyambut Aidilfitri di ibu kota, namun sambutan Aidilfitri tetap diraikan dalam suasana meriah bersama keluarga tersayang. Ikuti persiapan sambutan Lebaran yang dikongsi Aifa bersama Adila Muhammad. Salam Lebaran buat semua yang sedang menyaksikan Buletin MSN edisi Aidilfitri. Sepasti semua dah tak sabar nak menyambut Aidilfitri yang akan kita sambut beberapa hari lagi. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana seorang atlet menyambut hari raya, dan bersama saya ketika ini atlet squash Aifa Aizman, di mana kita nak tahu macam mana dia menyambut Aidilfitri. Okey Aifa, sebelum tu kita nak tahulah Aifa tahu ni sambutan raya tu kat mana? Sabah ke, Kedah ke, KL ke? Dekat KL tahun ni. Tengah-tengah. So sebelum ni memang selalu di Kedah lah. Most of the time memang celebrate raya dekat Kedah. Tapi last year dekat Island. So this year dekat KL sebab lepas ni Aifa akan pergi tournament dekat Egypt. So kita orang decided untuk raya dekat KL lah semua. Aifa mungkin boleh kongsikanlah sambutan Aidilfitri tu setiap tahun macam mana. Aifa cakap selalu di Kedah kan. So sambutan untuk tahun ni macam mana, apa preparation setakat tahun ni? Setakat sekarang Aifa tak tahu nak expect macam mana lagi sebab ni first time Aifa akan raya dekat KL. So obviously family akan jadi kecil sikit. So yang family yang my mum punya side lah yang akan datang KL and celebrate dekat KL. Tapi my dad semua akan still ada dekat Kedah. So perayaan kali ni mungkin akan a bit different and Aifa tak tahu nak expect dia macam mana lagi. And hopefully mama akan masak semua macam biasa so that tak adalah rasa macam berbeza than before this lah. Okey, bagi Aifa sendiri, persediaan tu macam mana? Tahulah, Aifa maybe busy dengan training, mungkin ada kejohanan juga di sepanjang Ramadan ni. So, persediaan tu last minute atau memang dah awal-awal lagi dah prepare? Actually, Aifa ingat tak raya dekat Malaysia tahun ni. Tapi kejohanan tu Aifa tak join sebab Aifa injured and Aifa just nak pulihkan Aifa punya lutut betul-betul dulu. And then so Aifa drop that tournament. So sekarang ni Aifa dapat beraya kat Malaysia. So it's gonna be last minute punya preparation sebab Aifa tak beli lagi baju raya. So yang lain tu Aifa serahkan kepada mama yang masak-masak tu. So untuk Aifa just nak sediakan baju raya lah. So hopefully weekend ni dapat beli baju raya before raya lah. Last minute betul lah. Weekend ni berapa pasang selalu Aifa baju raya? Selalunya 2 pasang baju kurung. But this time probably 1 je kot sebab few days after that Aifa akan pergi Egypt. So takkan raya lama pun. So second day probably dah kena training balik. So yeah, different lah tahun ni. Okay Aifa, macam kita tahu Aifa bergelar atlet ni, Aifa cakap sendiri sebelum ni pun pernah meraihkan Aidilfitri di luar negara. So perasaan tu macam mana berjauhan dengan keluarga? Berjauhan tu actually dah biasa, berjauhan dengan family. But untuk hari raya tu memang dah akan rasa different sikit lah. Memang selalunya ada my mum and my dad. So this time kalau like last year kalau tak ada my family tu rasa macam pelik sikit lah. Tapi last year celebrate dengan adik saya, Aira. So okey lah, tak adalah macam sedih sangat daripada celebrate sorang-sorang kan. So okey lah. Tapi kalau tak ada mama tu memang mama dengan my dad, so memang akan rasa different lah. Okay Aifa, tema tahun ni apa? Colour? Tema tahun ni macam cacah sikit. Like my mum akan warna biru. So I akan try cari warna biru gelap. Lalu siapa yang tentukan tema tu? Mama. Tu obviously mama akan yang tentukan, dia lah queen in the family. Yeah. Aifa, okay, untuk tahun ni mungkin makanan kegemaran lah yang wajib ada setiap kali Aidilfitri. Wajib rendang ayam dengan rendang daging, ketupat. Banyak tu. And nasi daging. So empat-empat tu memang favourite Aifa. And that's mama punya. Mama masak apa pun semua sedap. So yang itulah untuk hari raya. Air tangan mak kan. Okay Aifa, tadi Aifa cakap raya tak lama, akan ada kejohanan lepas hari raya. So macam mana preparation setakat ni untuk kejohanan? Okay, so far macam Aifa cakap before this, Aifa ada injury. And Alhamdulillah sekarang memang progression Aifa dah banyak. Memang almost 100% training balik. So
dah start awal daripada first day Ramadan, Aifah dah start fully training, memang hard training. So hopefully ada lagi berbaki about 2 weeks sebelum pergi Elguna dengan World Champ. So harap performance Aifah dekat sana tak sangat mengecewakan, tak ada mengecewakan macam Australia itu, sebab Aifah kalah dengan Aira dekat Australia. And kalah tu adik sendiri is a different feeling. Nak main dengan dia pun rasa macam pelik kan. And then alhamdulillah kali ni draw tak jumpa dia, and hopefully Aifah dapat main dengan elok lah this tournament. Okay, apa target Aifah lah untuk kejohanan? Untuk kejohanan Elguna yang first ni, the draw is I can say it's pretty okay. Tak terlalu susah. So Aifah harap Aifah dapat masuk ke round 3. Memang Aifah target. Before this Aifah pernah masuk round 3 dekat Elguna. So I want to target lagi untuk masuk round 3. And then after that World Champ, a bit susah first round because Aifah punya ranking drop lepas Aifah banyak tak main kejohanan awal tahun itu. So the draw agak susah, tapi Aifah just nak fokus Elguna dulu sebab Aifah rasa ada good chances untuk Aifah bring up my ranking lah during that time. Okay Aifah, thank you. Mungkin Aifah nak sampaikan salam Aidilfitri kepada peminat-peminat Aifah dan juga yang tersayang. Oh, okay. So Aifah just nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di Malaysia, and kepada semua peminat sukan tanah air, teruskan support kita orang punya athletes, and stay safe and drive safe, and yeah, just be happy. Okey Aifah, terima kasih. Itu dia perkongsian dari Aifah mengenai sambutan raya tahun ini. Kepada semua peminat sukan tanah air, teruskan menyokong atlet negara dan kontingen Malaysia. Dari saya Adila Muhammad, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berlainan pula kisah pemain sepak takraw negara Muhammad Azlan Alias yang menyambut Aidilfitri tahun ini secara sederhana kerana fokusnya kini lebih terarah ke kejohanan Piala Dunia yang bakal berlangsung pada 18 hingga 26 Mei nanti di Kuala Lumpur. Ikuti temubal persediaan Azlan dan rakan sepasukan menjelang aksi kejohanan berprestij tersebut bersama Siti Sapina Haji Hussein. Hai, Assalamualaikum, selamat Hari Raya semua. Kali ini saya bersama dengan atlet sepak takraw kebangsaan, killer utama negara. Kita nak ikuti perkembangan beliau dan kita nak cerita pasal kejohanan dunia yang akan datang. Jadi saya persilakan Azlan Alias. Hai, selamat Hari Raya. Okay Lan, selamat Hari Raya. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Okay Lan, cerita sikit berkenaan dengan persiapan raya tahun ni. Okey, persiapan untuk yang raya game ke? Raya ni tahun ni macam mana persiapan? Okey, persiapan untuk tahun ni alhamdulillah semua yang berjalan dengan lancar. Kalau untuk game untuk takraw punya ni semua okey. Harap kami buat yang terbaik untuk tahun ni. Okey, nak tanya lanjut berkenaan dengan kejohanan sepak takraw Piala Dunia 2024 di mana Malaysia akan diberi penghormatan untuk menganjurkan kejohanan dunia ni dari 18 hingga 26 Mei. Jadi apa persiapan untuk skuad kebangsaan kali ni Lan? Boleh cerita sikit? Okey, persiapan untuk sepak takraw World Cup punya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kami semua training hard gila-gila punya. Sampai hari Sabtu Ahad pun kami training. So untuk kami punya ni, kami target 3 emas untuk training insyaAllah. Harap rakyat-rakyat Malaysia doakan kami untuk kejayaan World Cup tahun ni. Okey Lan, dengar cerita itu sempena nak ke arah kejohanan dunia ni, pasukan takraw jalani latihan komando katanya. Boleh cerita sikit pengalaman macam mana? Pengalaman dia ni je saya tunjuk. Tapi dah baik dah. Cala Bukan cala agak luka kat sini ya Allah hai. Bukan nak kata tu teruk, tapi untuk tahankan mental sebenarnya. Kuatkan mental, fizikal kami. Tapi dalam masa 3 hari tu semua player all out. Semua bagi yang terbaik. Semua ikut follow je, tapi dia punya azab dia ya Allah hai. Macam komando. Saya sekarang hari ni memang masuk komando 69 insyaAllah. Tapi
untuk yang kami untuk tahan mental tu memang amat kuat dah tahun ni rasanya, tapi tak cukup sebenarnya 3 hari, kami minta sebulan lah depan ni insyaAllah. Tapi budak baru lah, yang sini tak payah pergi. Ya, tapi yang budak baru aja pergi, nampak sangat dia nak membuli. Tapi Lan, kita dah tahu pasukan Thailand memang menjadi pencabar utama yang memang selalunya menyekat pasukan negara untuk mara ke apa-apa peringkat. Jadi Lan, macam mana anda kendalikan mental, fizikal anda untuk berhadapan dengan mereka ni? Okay, personally saya, selagi saya tak menang dengan Thailand, selagi tu saya tak bersara. Itu saya punya personally. Tapi betul, saya punya niat memang macam tu lah. Selagi saya tak menang dengan Siam, selagi tu saya tak keluar pada Malaysia. Harap tahun ni ada kejutan lah. Sebab semua player bersatu hati. Sebab pergi komando satu hati, itulah kami akan bawa nanti ke gelanggang, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Satu lagi soalan. Lan, kalau untuk kejohanan yang akan datang ni, apa harapan Lan kepada rakyat Malaysia, peminat sepak takraw semua? Okey, harapan saya harap semua penonton-penonton dan penyokong-penyokong datanglah di Stadium Titi Wangsa, penuhkan stadium, sokonglah pada tim Malaysia, doalah tim Malaysia, harap kami kuat dan tenang di dalam kuat, insyaAllah. Okey, itu dia sedikit berkenaan dengan persediaan bersama dengan pemain sepak takraw kebangsaan Azlan Alias. Terima kasih diucapkan kepada Azlan. Selamat maju jaya diucapkan. Kita doakan sama-sama supaya pasukan sepak takraw kita berjaya menempa kejayaan dan juga membuat sesuatu kejutan ketika di kejohanan dunia nanti. Sehingga kita bertemu lagi, kita kembali bersama rakan di studio. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, kami warga Majlis Sukan Negara ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat. Sehingga bertemu lagi di edisi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan 1445 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang maksudnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonanmu. Surah Ghafir ayat 60. Daripada surah ini, kita mengetahui bahawa setiap kita mengharapkan agar segala doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, di antara keistimewaan bulan Ramadan dan juga keistimewaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah janji doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita mengambil peluang untuk memperbanyakkan doa di bulan Ramadan, khususnya pada siang hari dan juga ketika berbuka puasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, yang maksudnya 3 golongan doa mereka tidak akan ditolak, iaitu imam yang adil, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka dan juga orang yang dizalimi. Bersempena Ramadan kali ini, marilah sama-sama kita semua, khususnya kepada atlet negara dan warga sukan, memperbanyakkan atau kita selitkan doa untuk
kejayaan atlet-atlet negara di peringkat antarabangsa, seterusnya mengharumkan nama Malaysia. Khususnya pada tahun ini kita ada mengikuti Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024. Maka sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan ada wakil negara yang dapat memecah kebuntuan untuk mendapat emas pertama di Sukan Olimpik Paris 2024. Maka dalam ketika nak berbuka puasa juga baginda Nabi SAW menyatakan lis-shaim indal iftar doaun mustajabah. Bagi orang-orang yang berpuasa, ketika dia berbuka ada doa yang mustajab. Maka marilah sama-sama kita gunakan kesempatan dan masa yang baik ini untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan demikian apa sahaja yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan terkabul dan juga akan tercapai sebagaimana yang kita inginkan. Khususnya kepada kita sebagai atlet yang beragama Islam, maka doa itu adalah sumber kekuatan tambahan bagi kita, sumber kekuatan dalaman bagi kita untuk menghadapi apa-apa cabaran, apa-apa rintangan dalam menghadapi ataupun dalam setiap pertandingan. Dengan banyak berdoa, maka kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyak berdoa, maka impian, cita-cita dan juga apa yang kita inginkan insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini bulan untuk kita banyak berdoa. Mudah-mudahan kita akan mendapat kekuatan tambahan daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya kita mendapat kejayaan dalam bidang yang kita ceburi dan juga akhirnya mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.